Selamat pagi. Assalamualaikum. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Walaupun cuaca sejuk, bangunkanlah diri anda walaupun cuti tengok kami di MHI. Baik, Selasa 24 Januari 2023. Selamat tahun baru Cina. Ya. Kongsi facai Cik Fariha kita. Wah, awak dia merah-merah macam tu hari ini juga. Raya pun kerja. Raya pun kerja, hari-hari kerja. Tapi kita bekerja kali ini untuk tahun baru Cina dalam keadaan basah. Kita di Lebah Kelang ni dah ini masuk hari ketiga ya tahun baru Cina, dia hujan dari pagi sampai ke petang. Macam mana pula dengan kawasan-kawasan anda? Fariha berada di mana? Saya rasa Fariha berada di Port Dickson ya. Saya Port Dickson ya, tapi hujan juga. Hujan juga, kesian pergi pantai hujan. Tak pergi pantai. Oh, tapi pantai langsung. Dia macam ambil mood jadi ikan duyung dekat rumah situ. Macam tu je. Bercakap pasal ikan duyung. Jadi Fariha pernah tak bercita-cita? Jadi sekarang ni ada fenomena, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia ya. Wanita-wanita dan juga ada segelintir lelaki yang ingin menjadi ikan duyung. Pernah tak? Fantasi kadang-kadang pernah. Sebab kita kan dulu kan diisi dengan kartun-kartun, princess. Macam kalau saya cantik tu duyung, kalau mandi tepi pantai pun macam kat pasir tu macam kena duyung, bersidai gitu kan. Ini dia, kita bagi different. sedikit gambaran untuk pengisian MHI hari ini. Pastinya nanti kita nak tahu sebenarnya apa misi mereka kan, sebab bukan mudah untuk berenang macam ni, Nas. Bukan setakat nak cantik-cantik ambil gambar saja. Ada satu misi yang ingin ditunaikan oleh ikan-ikan duyung jadian ini. Siapakah mereka? Kita akan berkenalan dengan mereka sedikit masa lagi. Sementara itu kita lihat amaran cuaca kita. Ini sangat membimbangkan lah. Saya bimbang lah. Bimbang Okey. Mari kita tengok dulu. Betul tak pagi ni hujan? Hujan. Ini dikatakan hingga 9.40 pagi nanti. Sebab sekarang 9.30 kan. Okey, Kuala Lumpur masih lagi hujan. Kuching cerah. Alhamdulillah. Kota Kinabalu tadi hujan tapi dah cerah. Ini ramalan ya. Petani Jaya hujan ya. Sejuk 24. Ya, itulah dia. Rasa macam kita di luar negara pula begitu ya. Okey. Kebanyakannya dah mulalah hujan. Kalau sebelum ni kan semua matahari kan, tapi ini nampaknya ada beberapa kawasan yang sudah mulai hujan dan ada juga kawasan telah pun diberi amaran hujan berterusan ni, Nas. Ya, kalau kita lihat amaran hujan berterusan di kawasan selatan semenanjung Malaysia sangat lebat, dijangka berlaku di Johor, di Keluang Mersing, Kulai, Kota Tinggi Johor Bahru, di Sabah, Sandakan, Telupik, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan dan juga Kudat ya. Sangat lebat. Ini amaran bahaya warna merah sehingga 25 Januari, maknanya esok. Warna oranye, hujan lebat berterusan dijangka berlaku di Johor, Segamat Batu Pahat dan Pontian, Sarawak, Kuching, Serian Samarahan, Betong, Sari K dan juga Maradong, Mukah, Bintulu, Sabah, Pedalaman Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Lahad Datu dan juga Kudat, Kota Marudu. Kota Marudu, kesian orang Kota Marudu ni. Hujan lebat berterusan dijangka berlaku dan juga waspada dia di kawasan-kawasan yang kuning. Jadi itulah setakat ini laporan cuaca kita pada hari ini. Dan kepada anda yang ingin menyambut Tahun Baru Cina, saya difahami lebuh raya penuh dengan kereta. Kebanyakan daripada mereka yang dah keluar untuk berhari raya Cina dah mula kembali ke Lebah Kelang. Macam mana keadaan jalan raya tadi masa datang? Pagi tadi sebab rumah saya sekarang kera jadi jadi tak rasa. Saya tidak rasa sangat. Tapi semalam pulang dari Port Dickson memang dah kereta dah banyak. Sampai tengah malam ya, kereta dah banyak. Jadi kita harapkan agar perjalanan kalian untuk pulang ke ibu kota semuanya dipermudahkan insya-Allah. Dan jangan lupa amaran untuk mereka yang menggunakan jalan raya terutamanya jalan raya Persekutuan masih dikurangkan had lajunya sebanyak 10 km sejam. Berwaspadalah. Itu di darat kita nak tanya, kalau dekat laut tu ada tak had laju? Itulah dia, kereta di darat, ikan duyung di laut. Jadi kita bersama dengan mereka. Pagi ni kita nak bersama dengan ikan duyung Malaysia. Tapi ikan duyung ini baik, alhamdulillah, muslimah semuanya. Muslimah semuanya. Jadi kita juga mencetuskan fenomena di mana kita berjaya menzahirkan instruktor selam duyung muslimah berhijab pertama di Asia Pasifik yang diiktiraf Professional Association of Diving Instructors ataupun PADI. Jadi kepada penyelam-penyelam di luar sana, nak jadi ikan duyung ada pengiktirafannya. Jangan main-main. Dan mereka ni kita bawakan 3 orang di sini, iaitu Nur Fatiah Mahfuz, instruktor selam duyung. Ini terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nak jadi ikan duyung memang kena cantik. Sebab tu kalau ada darat pun dia tetap cantik. Kita juga bersama dengan Nazira Fazauni dan juga Nur Syafiqah Nadira Hilaluddin. Jadi pada waktu pagi atau waktu bekerja mereka seperti rakyat Bahrain yang biasa. Tapi bila dah sampai tepi pantai tiba-tiba muncullah ekor-ekornya. Mereka merupakan
penyelam duyung seperti mana yang kita paparkan sebentar tadi, visual itulah mereka antara misinya. Tapi hari ini kita mungkin ada misi lain juga yang lebih kita bawa manfaat kepada seluruh rakyat Mesir kan. Itulah dia. Tapi saya nak tahu pertama sekali, apakah motivasi wanita-wanita ini? Kita bertanya kepada instruktur kita dululah. Fathia, dah berapa lama menjadi ikan duyung dan macam mana tercetusnya idea untuk mendapat certification untuk aktiviti ini? Silakan. Pertama sekali terima kasih kepada pihak MSHI kerana jemput kami duyung-duyung Melayu ni ke slot eksklusif ni ya. Saya pasti setiap daripada kita ada yang meminati karakter-karakter movie kan, ada yang minat idol-idol reality ya. So dan impian ini kita luas dan subjektif. Saya pasti setiap daripada kita pasti ada impian yang kita nak capai di setiap peringkat usia kita kan. Dan actually mermaiding ataupun selam duyung, mermaiding ini kita panggil sudah biasa di peringkat antarabangsa di seluruh negara lah. Even di kejuaranan kita Indonesia sudah ada ikon ikan duyung iaitu Ria Ricis kan. Ikon ikan duyung. So jadi tapi di Malaysia ini baru saja actually sudah lama diperkenalkan tapi belum menjadi fenomena lagi lah. Jadi masa kami join pada tahun 2020 itu, masa kami join mermaid ini, kami punya instruktor padi mermaid, instruktor trainer kami. Dia trainer kepada instruktor-instruktor. Dia Chinese, nama dia Angie Serling. Dia yang menggalakkan kami untuk lanjutkan sampai ke peringkat jurulatih. Kerana menurut beliau di Malaysia ni tiada lagi di Malaysia dan di peringkat antarabangsa di Asia Pasifik belum ada lagi jurulatih Melayu Muslim yang join yang ada certified padi iaitu pengiktirafan dunia. So kami ambil cabaran ini untuk sama-sama kami jadi instruktor yang terawal di Pioneer di Malaysia. Selepas ini bukan saya saja, Ira bulan depan insya-Allah Ira dan seterusnya Fi. Tanya juga. Ada instruktor yang baru. Ya, jadi kami ingin galakkan kepada semua wanita-wanita untuk kami ajar berenang dan menyelam di dasar laut dan mereka tidak rasa kekok sebab ada instruktor Melayu Muslim yang boleh guide mereka. Itu yang penting kan. Bila cakap tadi saya memerhati sisik kan. Maknanya ini semua memang kostum dan sebagainya memang idea sendiri ke bagaimana? Ya, baju-baju ni semua memang kami punya dapat daripada kami beli daripada online ni lah. Dan ada yang kostum-kostum yang kami akan tunjukkan sebentar lagi. Kami ada mer tailor designer sendiri. Di Malaysia ni actually kita ada mer tailor designer. Mer tailor designer yang boleh train. Sebentar lagi kita akan tunjukkan kill-kill yang cantik-cantik. Saya nak tanya Ira, mula-mula menceburkan diri dalam selam duyung ni kan. Apa yang sebenarnya terfikir macam nak jadi duyung lah. Dia bukan tiba-tiba. Dia mesti ada sesuatu yang memberi satu motivasi yang macam why not? Saya sebenarnya saya cakap saya memang takut dengan laut, air, tempat dalam. Saya ada fobia tempat-tempat gelap kan. So last year saya ada buat advanced scuba diving. Nak overcome lah. Kita nak cuba sesuatu yang baru tapi macam kita orang buat photoshoot macam fail. So saya sebenarnya macam ada option lain, sebenarnya ada free diving. So bila saya jumpa instruktor, dia cakap saya pergi buat trial je kan. Why not you try mermaiding, it's new kan. Dan saya cakap dengan Hifah, husband saya pun scuba diver, dia kata kalau awak nak try benda ni, I bagi dan jaga diri, tak nak ada kecam-kecam penampilan sebab kita tahu duyung ni macam agak sensitif kan, sebab dia agak muslimah memang tak ada buat. Betul orang akan cakap seksi. Seksi. That's why bila saya join, saya cakap saya belajar teknik pernafasan, saya ada anxiety, saya recover banyak saya. Boleh. Adakah ini antara teknik macam saya ada trauma, kadang-kadang orang yang pernah lemas dan sebagainya memang dia ada trauma sekejap. Bukan sekejap, selamanya saya rasa. Ini memang boleh recover dan saya pun alhamdulillah selama saya belajar mermaiding saya 2 kali selamatkan orang lemas. Sebab kita belajar teknik safety sekali. Alhamdulillah saya rasa walaupun saya berada dekat laut tiba ada orang lemas saya bisa selamatkan orang. Alhamdulillah. Jangan pandang rendah kepada ikan-ikan duyung kita ya. Nak bertanya kepada Syafiqah pula lah. Jadi kalau kita nampak kat sini apa yang kita nampak secara visual kita ada hoop dalam air dan sebagainya, itulah dia training circuit dia ya. Jadi apa yang saya nampak sini tak ada alat bantuan pernafasan. Jadi sukar tak kalau orang macam saya yang tak pernah berkecimpung tiba-tiba nak jadi mermaid ni, sukar tak untuk kita nak berkecimpung? Okey, sebenarnya semua orang pun bermula daripada zero. Kita boleh naikkan diri kita dengan training lah, lebih banyak training sebenarnya. Teknik pernafasan. Teknik pernafasan. Sebenarnya saya ni hobi saya swimming. So saya tukarkan hobi kepada profession. Di mana saya seorang aquarium diver dan maintenance dekat salah satu sebuah aquarium terkenal dekat Melaka lah.
Itu gambar Syafiqah di sini. Saya tengah ni masa kami tengah buat performance lah di akuarium. So ini antara orang kata persembahan yang dilakukan di akuarium bersama Saya Syafiqah. nak tanya kalian bertiga. Setiap seorang paling lama boleh tahan nafas dalam dasar laut ni berapa lama? Kalau saya best record saya 3 minit. 3 minit. Best record. Masya-Allah. Saya 2 minit. Okey. Saya dalam 1 minit 50 saat macam tu. Okey. Dia ada teknik-teknik. 3 minit Itu kalau tahan nafas saja. Tapi kalau kita bergerak bila kita Dia akan lagi Dia akan lagi pendek sedikit lah. Kalau kita berlari lah, kita bernafas kan, kurang oksigen lah. Yang penting dalam diving ni actually penting adalah kita kena tenang. Itu sebenarnya salah satu aktiviti diving ni, actually mermaiding ni, kita kawal pernafasan, kita belajar teknik pernafasan yang lama dan masa dalam laut tu kita tenang, kita tenangkan diri. So itu kunci key untuk kita kita sustain. Jangan panik ya. Jangan panik. Kalau kita panik, degupan jantung kita naik dan kita perlukan lebih banyak oksigen. Kita kontrol kita punya degupan jantung, slow, tenang. Itulah dia. Kalau nak tenangkan fikiran, kau kena jadi ikan duyung ni. Okey. Apa kata kita longgar-longgar sikitlah. Betul. Kat sana kan. Kita tengok ikan duyung berjalan macam mana. Sekarang kata ada designer ikan duyung ni. Designer. Kita tengok design dia kat sini. Kita kan ikan duyung. Jadi ini antara aktiviti macam mana kalian berkumpul bersama, apa antara aktiviti yang kalian lakukan lah sebenarnya. Sebagai ikan duyung kan, dia bergerak secara sekawan. Kawan. Okey. Basically kalau kami training kami di kolam renang lah. Basically kalau kami akan collection kami tail kami tebalkan bersama. Saya rasa kejap. Okey, boleh rasa. Dia labuci, dia rasa macam sisik lah. Ini jenis-jenis materials lah. Ini materials kita. Di sini ini boleh pangkat. Ini kami bentangkan tail daripada mahal ke ni berapa ni? Kepada marhain. Marhain. Okey, ini antara material mermaid tail yang agak mahal, daripada range dia harga dari 1,000 ke 1,500. Ya, sebab material dia sequin dan kita ada scuba knit dalam dia internal. So untuk kelesasaan semua. Dan Okey, ini kalau saya rasa ni agak berat Faria. Agak berat. Jadi dalam air ni adakah ia menjadi penghalang? Kalau dia berat macam ni? Ini agak jadi part of kita punya weight untuk kita maintain ke kita punya selaman kat dalam actually. Actually ada jenis tail yang lagi mahal, iaitu silikon, material dia silikon. Itu lagi mahal, dalam 10 kg mungkin dia punya berat tu, dan 10 kilo. boleh 10 kilo dan berat dia. Bayangkan kita harga pun agak mahal lah. So kami tak mampu nak bawa ke sini. Sebab harga dia mahal. Kalau pakai 10 kilo, bayangkan kita selam dalam air dengan 10 kilo. 10 kilo. Kalau apa-apa jadi, ya Allah. Ada teknik-teknik safety. Dan ini kami letakkan skirt lah untuk muslimah, kami pasangkan organza skirt lah untuk cover kita punya pinggul kan. Cik Mona macam mana nak pakai ni, nak pakai macam mana? Dia memang struggle sikit lah. Ya, memang agak struggle pakai dia. Agak struggle. Berguling lah tapi pantai tu. Okey, boleh Kita tengok ni, kita ada aksesori. Jadi cengkerang ni memang tak muat lah. Tapi yang saya Ini dia boleh. tak you bukan. Pasal lagu Itu dia. Pakai. Saya nak pakai. Ni macam raja sikit. Kita Bismillahirrahmanirrahim. custom buat. Custom. Saya custom. Kita pakai atas Ira, sini. saya pun ada custom. Ira yang skirt saya buat sendiri. Saya suka. Saya tak nak sama dengan mermaid lain kan. Betul. Tombak mana tombak? Itulah baru dah jadi raja laut ya. Cantik. Jadi aksesori semua ni digunakan untuk acara-acara atau misi-misi yang anda, persembahan dan sebagainya. Canggih je. Kalau kita pergi ke sini pula, kat sini kita nampak yang marhain sikit Faria. Ada belah sini. Kita ada tail ikut ni lah. Yang ni inspire daripada Maleficent. Maleficent. Jadi kalau kita tengok mannequin ini pakai, ini sebagai contoh apa kostum yang kami pakai semasa dalam laut. Kami untuk konsep yang kami pakai tunjukkan ini adalah untuk konsep hijab mermaid lah. Di mana kami akan pakai tudung yang cover dada dan dia punya skirt untuk cover pinggul dan semua kita punya scuba knit, kita punya kita punya rash guard semua tu adalah scuba material sinilah yang untuk sama dalam laut untuk Bila kita tunjukkan. menggunakan pakaian seperti ini kan, Syafiqah pernah pakai apa ni? Pernah? Ada. Okey, macam mana? Dia ada tak macam, sebab kita kan selalu kalau nak swimming, dia baju dia kan dah kita tahu macam mana. Tapi kalau dengan menggunakan aksesoris Dengan render-rendernya. macam mana? Sukar tak? Cabarannya? Cabaran dia daripada segi kadang-kadang daripada segi apa tu wave kan, semua kita akan rasa lah, cuma kita selalu secure dengan pin dengan macam-macam lagi.
Dia lagi berat sebenarnya sebab kita tambah banyak weight. Lepas tu dia bergerbang-gerbang lagi kan. So dia macam cabaran mas. Kena training dulu. Kami suka Apa ni kan? kami suka cabaran kan. Jadi kalau kita menyelam ke dalam laut juga kan. Jadi saya jangkakan Ya, ini penting. Ini sangat penting saya jangkakan. Kalau setakat 10 kilo nak jatuh macam tu je, tapi dia kena bergerak. Tapi ini satu yang ini ada beza ini adalah ini bifin. Bifin ini kami pakai sebab tu permulaan sekali bila kami masuk dive dalam laut untuk kami survey dulu. The first perkara penting untuk sebelum memeriksa adalah kita survey kawasan dive site kita, pastikan keselamatan kita, nak tahu coral kat mana, nak tahu lokasi-lokasi yang berbahaya. So kami akan guna bifin dulu untuk kami ni. So instructor pun normally instructor akan pakai ini untuk pastikan mermaid semua selamat lah. Okey. Manakala ini monofin, okey. Ini monofin. Monofin so, ini dua-dua kaki masuk dalam satu. Ya, inilah jadinya dua kaki jadi satu. Dia bentuk kasut. Kita masuk kaki di sini, baru kita akan pakai tail mermaid kita lah. Okey. So actually inilah kita punya kekuatan kita. Okey. This one monofin ini dibuat daripada eco rubber. Ya, eco rubber dia safe for environment, dia getah yang dikitar semula. Okey, kalau saya rasa ni dia macam beratlah. macam 2 kilo ni, kurang-kurang Macam mana kalian ada tenaga untuk tolak? Kalau dia sepak awak Farihal. Untuk mermaid ni ramai yang salah anggap kita kena gerak dengan kaki. So kita dapat praktis abs core. So kita bergerak menggunakan abs core. So dia menggunakan satu pergerakan yang dinamakan dolphin kick. Yes, betul. Dan dolphin kick ni kalau kita nampak dari segi visual dan sebagainya kan, dia menggunakan seluruh badannya. Betul. Jadi daripada kepala dia kena buat macam dia punya pergerakan bahu ke abdomen. Sebenarnya betul lah kita pun rasa penat. Kita berenang biasa pun. Bila kita berenang menggunakan okey, ini teknik penyelamat. Okey, dia dalam laut kita ajar merbadi kita tidak boleh dive bersendirian. So kita kena ada dive buddy yang sentiasa escort mermaid kita. Ini adalah latihan emergency response dan merbadi rescue yang kami buat untuk certified kita punya advanced diver, mermaid diver kita. Ini salah satu penyelamatan di dalam laut. Ini wajib. Wow, jadi certified diver. Ikan duyung ni boleh menyelamatkan walaupun seronok-seronok je, tapi semua ni harus dipantau dahulu. Betul. Berapa lama nak ambil? Cost. Dia depends on individual. Kita tidak push orang untuk finish within the same time. Dia bergantung pada kemampuan student kita sendiri. Ada student yang akan ambil masa lama, ada student yang macam fee sebab dia dah biasa kan. So dia akan masih sekejap saja, dalam masa seminggu kita boleh train dia. Seminggu apa lagi Faria? Realisasikan anda untuk menjadi ikan duyung. Tapi dalam menjadi ikan duyung ni, saya difahamkan anda juga menggunakan fenomena ini untuk melakukan kerja-kerja amal. Ya. Okey, baik. Di dalam mermaiding ni, kalau orang kata sambil menyelam minum air kan? Kami mermaid sambil menyelam kutip sampah dalam laut. Itu kami. So sepanjang kami pergi dive site, menyelam, semasa dalam laut kalau kami jumpa apa-apa sampah ataupun something jaring yang tersangkut pada coral, kami akan turun dan potong. Even kehidupan liar kalau ada di turtle ke kan. Dan selepas itu bila kami naik ke darat, di pesisiran pantai itu kami akan kutip sampah juga, kami akan longgokkan. Kalau ada nanti kita cari bendung. Berapa ramai komuniti ikan duyung ni? Setakat ini di Malaysia ada berapa ramai? Di Malaysia muslimah ataupun secara menyeluruh. Secara menyeluruh lah. Menyeluruh. Boleh kata 200 lebih kan? Wow. Dalam kisah punya saja 200. Certified 200. Sebab ada yang tak certified, tapi yang certified 200 rekod kita. Jadi yang tak certified ni dia setakat boleh pakai ambil gambar. Sebab bila certified kita akan melalui proses safety, semua complete. So certified orang yang lebih tauliah lah. Dan kalau kita nak menduyung ni, kalau kita buat dalam swimming pool lain. Kalau kita buat dalam laut pun lain juga ya. Jadi mungkin pesanan kepada mereka di luar sana yang seperti Farihan dan Syafiqah boleh? Silakan. Yang penting pertama safety lah, safety first lah. Dapatkan alatan yang berkualiti, yang diiktiraf. Okey, belajar keselamatan daripada kita dan okeylah macam tu. Malu Syafiqah. Okey, apa pun Syahbaz kami ucapkan sebenarnya salah satu daripada yang dimensi baru juga sebenarnya. Weh, dimensi baru. Saya buat dengan tangan pun dah penat. Itu dia. Terima kasih sekali lagi kepada duyung-duyung kita di sini. Terima kasih banyak MHI kerana jemput kami. Tiada masalah. Jadi kita akan berehat seketika di MHI ini. Dah cukuplah pasal duyung, tapi kita masih berbicara tentang air ya Farina. Tapi dalam air berpeluh tak bawa? Saya rasa berpeluh juga ni. Berpeluh juga. Tapi kalau dalam air tak apa. Tapi bila kita berada di darat, itulah masalah yang dinamakan hyperhidrosis. Kita tak tahu. Lebih lanjut berkenaan dengan berpeluh je kan. Kadang-kadang macam tangan berpeluh dan ada rawatan tak? Itu dia. Semuanya selepas ini terutamanya untuk anda yang mempunyai masalah peluh yang terlalu banyak. Semua selepas ini dia Mesyai. Dayung ni.
Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan seperti yang dijanjikan kita bercerita tentang hyperhidrosis atau masalah berpeluh yang terlampau. Pernah tak rasa perasaan macam tu? Saya tak ada. Kalau panik dan sebagainya kita perlu biasa, tapi ada situasi ini mungkin agak berbeza bagi segelintir yang mengalaminya. Kadang-kadang tak panik pun dia berpeluh. Berpeluh ya? Sentiasa berpeluh. Kadang-kadang memandu pun steering tu kan basah je. Jadi tapak tangan, tapak kaki pun basah sekali. Bukan dia tempat-tempat yang biasa. Muka dan di kawasan ketiak ni memang biasa. Tapi bila masalah berpeluh yang berterusan ni dia boleh sampai ke tapak tangan dan dia tak adalah mendatangkan mudarat sangat-sangatlah, tapi mungkin kepada masalah sosial yang malu nak salah dengan orang dan sebagainya. Macam mana kita nak atasi dia ni? Dan hari ini kita bawakan perbincangan berkenaan dengan topik ini bersama dengan, ini sangat unik namanya, Dr. Tarita Taib. Merupakan pakar dermatologi. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Dengan pengalaman 26 tahun ya. Terima kasih kerana bersama kita untuk berkongsi masalah ini ya. Sama-sama. Jadi sebelum kita wawancara, apa kata kita lihat bingkisan kita dulu tentang masalah peluh yang berterusan. Silakan. Berpeluh merupakan proses berkaitan fisiologi yang biasa berlaku kepada kebanyakan orang di serata dunia, terutama ketika cuaca panas. Secara asas, berpeluh sangat baik untuk kesihatan kerana dapat mengeluarkan bahan toksik dalam tubuh serta mengawal suhu badan melalui pengurangan haba. Namun, berpeluh secara berlebihan boleh membawa mudarat selain mengakibatkan individu mengalami tekanan emosi, tidak selesa untuk bersosial dan gangguan fizikal. Turut dikenali dengan nama hyperhidrosis, tindak balas berlebihan dari saraf yang membekalkan kelenjar peluh ekrin menyebabkan pesakit berpeluh meskipun berada di tempat bersuhu rendah atau dalam keadaan tenang tanpa tekanan. Lazimnya penyakit ini boleh menimpa pesakit berusia 20 hingga 50 tahun. Bahagian tubuh seperti muka, tapak tangan, ketiak dan tapak kaki merupakan antara bahagian yang mudah mengalami masalah peluh berlebihan. Lebih membimbangkan, kebanyakan pesakit boleh mengalami tekanan psikologi seperti kemurungan dan rasa rendah diri kerana stigma sosial yang tidak selesa dengan keadaan itu. Dengan bantuan dan nasihat daripada pakar, penyakit hyperhidrosis boleh dirawat lebih awal sekaligus membantu pesakit untuk menjalani kehidupan normal seperti individu lain. Baik, itu sedikit pengenalan berkenaan dengan berpeluh yang berterusan, melampau. Sebab kita tahu kalau kita berpeluh, dia ada situasi yang tertentu menyebabkan berpeluh. Tetapi ini macam sepanjang masa dan sebagainya kan. Jadi mungkin kita bertanya kepada pakar kita dan kita mulakan dengan masalah peluh berlebihan ni. Seperti yang Farid kata, selalunya bila kita takut, bila kita anxious dan sebagainya. Jadi apakah puncanya untuk mereka yang berpeluh melampau ini? Okey, kita pergi ke basic sekejap. Baik. Kelenjar peluh ni dihasilkan ada dua kelenjar utama dalam badan kita, kelenjar peluh. Kelenjar satu adalah ekrin, kelenjar dua adalah apokrin. Kelenjar ekrin ni ada berada di seluruh badan, dan kelenjar apokrin pula berada di tempat tertentu seperti di ketiak, di tapak tangan, tapak kaki dan di celah kangkang dan di tempat genital kita. So dua kelenjar berbeza tapi menghasilkan peluh. Peluh kelenjar ekrin adalah peluh yang sangat diluted, dia macam air, ada air garam yang diluted lah. Kelenjar apokrin pula ada lemak sikit, so dia bagi bau badan sikit lah. Bau badan kita yang ketiak natural. bau. Yes, ada yang original bau badan usually tak semestinya busuk kan. Kadang-kadang dia memang identiti pada seseorang itu tertentu. So kalau berlakunya terlampau banyak berpeluh, sebab kita punya peluh ni dikawal oleh dua tempat. Satu termostat di kepala kita, brain kita dekat berdekatan dengan hypothalamus pituitary, dekat termostat kat situ dia kawal regulatory suhu. Satu lagi adrenaline. Kalau adrenaline kita, kalau kita yang Cik Nas cakap takut, stres, marah ataupun terlampau sakit, adrenaline kita akan keluar, kita pump, itu menyebabkan signal saraf tu menyebabkan kelenjar tu keluarkan banyak peluh. Nombor duanya, kalau kita tengah sakit, so ataupun kita tengah exercise banyak, badan kita panas, suhu badan kita akan signal pada brain, pada otak untuk mengeluarkan, merembeskan banyak peluh untuk kasih kita sejuk. So, jadi itu dua sebab utama. So kalau berlakunya terlampau banyak peluh, sama ada dia primary hyperhidrosis atau secondary hyperhidrosis. Kalau primary itu memang ada faktor genetik, dia signal pada ada sikit
kekacauan signal saraf pada kelenjar peluh itu menyebabkan peluh terlampau banyak. So jadi so yang faktor genetik ni saya rasa kurang dari 5% populasi, 2 hingga 5% populasi di seluruh dunia yang mendapat masalah peluh. Dan usually masalah peluh ni banyak terdapat di tapak tangan, tapak kaki, tapi ada orang yang tak bernasib baik kena pada seluruh badan pun ada. Ada juga pada yang dekat muka. Tapi kalau di sekunder disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh infeksi, kanser misalnya, atau ubat-ubatan, dia kebanyakannya seluruh badan. Dia berpeluh seluruh badan dan setiap waktu malam. Baik. Ya? Okey, berdasarkan daripada pengalaman doktor sendiri kan, bagaimana pesakit-pesakit ni tampil? Sebab kadang-kadang ada orang yang mungkin ada ke rawatan dan sebagainya kan, tapi untuk pertama kalinya boleh jumpa dengan doktor, apa yang mereka katakan? Pengalaman sendirilah. Selalunya kalau yang selalu peluh ni start umur remaja. Dia kalau budak bawah sekolah rendah dia tak ada. Dia remaja kebanyakan dia selalu dibawa oleh mak bapak lah. Sebab dia perasan anak dia waktu peperiksaan dia tak boleh tulis laju, tak boleh pegang pen. Licin. So jadi memang nak menulis nama pun macam lambat. So jadi macam mengganggu prestasi pemeriksaan, ataupun dia orang malu. Selalunya malu, tak nak keluar berjalan. Selalunya kalau dalam usia peringkat 20-an, dia akan datang bila ada kesedaran sendirilah, sebab selalunya dia orang masalah ini agak tabu sikit. Dia melambatkan rawatan. Nak tawarkan sesuatu. Saya ni bila saya makan, terutamanya benda yang pedas. Betul. Wow, itu automatik. Kalau tengok gigi saya, dia akan pecah-pecah kat sini, tiba-tiba dia meleleh. Adakah apa yang kita makan tu mempengaruhi peluh tu? Kadar berapa banyak peluh yang keluar? Kadar. Okey, makanan yang actually makanan kari pedas itu memang menyebabkan peluh kita keluar. Memang signal body kita temperature, ada heat, ada panas dalam badan. So kita punya thermostat tu dah suruh saraf tu mengeluarkan membeskan banyak peluh bagi kita sejuk. Tetapi kalau kita kalau ini pasal peluhan, kalau bau tu, bau daripada makanan tu, dia sebab kalau kita makan makanan yang banyak asid atau banyak sulfur, acidic lah, sulfur pun acidic juga, dia actually boleh menyebabkan bau tu keluar. Macam kari, bawang. Ya, benar. Kari, bawang. Itu benda-benda yang mampu menaikkan mungkin bau-bau yang kurang selesa. Even kobis, brokoli. Kobis dan brokoli pun. Bau apa ya? Pelencah. Saya tak tahu bau kobis. Cauliflower. Kobis bunga. Lepas tu even pada kadang-kadang kopi juga. Kopi paling siapa penggemar kopi kena tahu. Tapi saya tak kisah kalau bau badan saya bau kopi, saya tak kisah. Itulah dia. Sebab bagi saya kopi adalah bau yang agak sedap. Agak sedap, betul. Tapi ada juga orang kaitkan kalau macam kita makan bawang ke bawang putih, apa semua bila keluar bau tu, dia kata tu toksin, badan kita banyak toksin. Betul ke ataupun bagaimana? Sebab kita punya somehow body kita akan regulasi untuk kasih acid balance dalam badan kita. So dia akan keluar apa yang berlebihan. So kita tahu yang sepatutnya bawang adalah makanan yang sangat baik untuk badan. So kita pulanglah. Kita berpada-pada sebab kita perlukan bawang juga dalam hidup kita. Yang saya pelik tu kenapa ada orang yang makan bawang tak ada baunya, ada orang yang makan bawang ada baunya. Jadi ini terpulang segelintir. Kita punya faktor, kita punya macam mana kita punya signal dalam badan kita, macam mana kita boleh adapt dengan bau tu. So separuh orang dia punya kelenjar dia sangat aktif. Bau badan. Actually bau badan sebenarnya dihasilkan oleh bila peluh tu bercampur dengan bakteria dalam kulit kita. Bakteria. So bakteria kita ada banyak bakteria commensal dalam, bukannya bakteria menyebabkan penyakit patologik, tapi bakteria commensal. So bila bergabung atau peluh tu bercantum dengan kontak dengan bakteria, dia akan hasilkan bau. So kalau orang tu ada bakteria yang banyak dalam badan dia, memang bau lagi kuat. Bau lagi kuat. Ya, betul. Saya ibaratkan macam katakan kita keringkan baju tu tak kering. Jadi masih ada bakteria di sana. Jadi masa dia kering tak ada bau. Tapi bila kita berpeluh tu dia bercampur. Bakteria, Jadi adakah ini sebuah penyakit dan adakah rawatan untuk mengatasinya? Tahu dia penyakit kalau dia dah affect kita punya psikologi, mentally. Kalau kita socially withdrawn, kita dan kita selalunya dia akan menarik diri dalam banyak aktiviti ataupun dia punya prestasi kerja berkurangan. So itu consider penyakit ya. Ini antara penyakit. Kalau misalnya
beberapa situasi lah yang menyebabkan ni. Oh, ini antara penyakit yang tu. Tapi kalau macam ini sekunder, maknanya hyperhidrosis sekunder disebabkan oleh penyakit. So kita tahu dia bukan disebabkan signal, ada sebab lain penyakit tu sendiri yang rangsang brain kita, otak kita untuk menghasilkan banyak peluh. So yang sekunder ni senang sikit nak dirawat sebab kita kalau ada thyroid problem, kalau dia kurang gula, kita bagi gula dia tak berpeluh. Okey. Satu lagi penyakit, kalau penyakit jantung kalau sebab kalau tahu kalau adrenalin kita, kalau kita sakit, kita stres, kita jantung punya kita berdegup kencang kita akan keluarkan peluh banyak. So kalau kita sakit jantung, heart attack. So kalau tanda serangan sakit jantung yang kuat, dia akan berpeluh. Tapi kalau serangan jantung yang sederhana, dia tak berpeluh-peluh. So, so kalau seseorang ada berpeluh, nak memegang jantungnya ke belah kiri, belah kiri. Lepas tu dia ada sakit di shoulder, di bahu, di lengan ataupun di rahang. Itu mungkin adalah tanda sakit jantung. So yang tu kena pergi hospital cepat itu sebab sakit, terlampau sakit jantung adalah sangat sakit. Biasanya kalau kita kena sakit, serangan sakit sangat kan, sakit perut terlalu pun semua berpeluh. Betul. Ada virus dan sebagainya kan. Tapi ini semua untuk sekunder Bagaimana untuk primary? Jadi maknanya beliau menghadapi masalah ini dari remaja dikatakan. Jadi kita bersama dengan seorang tetamu yang berada di atas talian yang menghadapi masalah hyperhidrosis ini Kita bersama dengan Nur Aina Suhaili Suhaiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lap peluh dah pagi ni. Malu-malu dia. Jadi nak bertanya kepada Nur Aina ni apakah masalah peluh yang anda hadapi? Adakah ia dari hujung rambut sampai hujung kaki atau di kawasan-kawasan tertentu? Boleh ceritakan sikit? Saya cuma berpeluh dekat area tapak tangan, lepas tu dengan tapak kaki je. Tahap peluh tu macam mana? Mungkin boleh ceritakan. Dan macam mana Aina sedar bahawa ini rupanya masalah? Bila saya tahu macam kalau saya dari dulu ke waktu saya sekolah tu, kalau nak menulis memang selalu peluh. Waktu macam tu lah. Okey, yang ini ini tapak tangan awak Ini dia berlaku secara biasa, dia berlaku secara spontan atau apabila anda menghadapi kerja ke macam mana? Apa dia? Dia berlaku secara spontan ke bila kita tengah stres atau kita tengah melakukan suatu kerja, macam mana? Berapa kerap dia berlaku, Aina? Sentiasa ke? Maknanya kalau bangun pagi tu memang dah berpeluh ke ataupun macam mana? Dia ada waktu-waktu dia berpeluh. Okey. Waktu bila? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Pada waktu bila dia akan berpeluh? Kalau Aina tenang, berpeluh tak? Kalau tenang. Tak dengar. Tak dengar Aina. Aina tak dengar ke suara? Sangkut. Sangkut. Sila. Okey. Bila tadi Aina katakan ada beberapa hanya situasi tertentu dia akan berpeluh. Waktu bila biasanya dia akan berpeluh banyak tu? Waktu menulis, lepas tu kalau saya berada dalam keadaan takut, dia macam makin peluh. Dan macam mana tahap kesirisan tu? Dia setakat basah-basah lembab-lembab ke dia sampai menitik-nitik basah dia tu? Yang mana? Yang menitik-nitik? Dia menitik-nitik? Macam tu. Basah macam tu sekali. Jadi sukar ke nak menjalankan aktiviti harian? Agak sukar lah sebab bila nak buat sesuatu kerja tu macam licin sangat. Bagaimana macam kalau kita tengok gambar, Aina pun masih muda kan. Bagaimana respon kawan-kawan tu? Macam Aina mula-mula rasa malu ke ataupun kawan memahami ke? Macam mana nak fahamkan kawan-kawan kan? Kadang-kadang malu juga dengan kawan-kawan. Lepas tu malu bila nak salam-salam dengan orang. Sebab ada orang geli sebab tangan berpeluh.
Actually, betul juga. Jadi, terima kasih kerana berkongsi pengalaman Nur Aina bersama-sama dengan kita. Dan nak bertanya kepada doktor pula, adakah rawatan untuk kes-kes seperti Aina ini? Ya, dalam kes Aina ni saya rasa dia mengganggu fungsi lebih daripada dia mengganggu estetika lah. Estetika sebab fungsi dia yang berpeluh ni dia ada trigger macam dia nak memegang sesuatu, nak bekerja ataupun tapi dia akan berpeluh tu akan lebih teruk kalau dia tengah berdebar buat melalui peperiksaan interview misalnya. Okey, rawatannya nombor satu kita galakkan dia pakai antiperspirant. Dia bukan deodoran biasa, dia perspirant. Kadang-kadang dia jual juga di farmasi. Dia mengandungi aluminium salt dan garam aluminium. So kita akan roll on, kita roll on macam deodoran juga tapi atas tapak kaki dan tapak tangan. Untuk setiap hari sehingga stabil. Bila dah stabil pakai sekali atau 2 kali seminggu. Itu nombor satu. Nombor duanya mungkin kena selalu basuh tangan, buang bakteria, semua kena antibakterial, kena basuh tangan selalu dengan antibakterial lah. Nombor tiganya kadang-kadang kita boleh kontrol dia punya degupan jantung ni supaya lebih perlahan. So kita ada ubat seperti itu untuk memperlahankan rentak jantung dia. So that's mean dia akan kurang palpitasi. Bila kurang palpitasi, kurang berpeluh, trigger untuk berpeluh. Nombor empatnya kita kadang-kadang kita ada ubat makan itu untuk yang severe, kita bagi itu ubat tu anticholinergic. Tapi anticholinergic ni pada remaja, orang muda dia ada side effect, ada kesan sampingan tertentu lah. Seperti mulut dia kering, dia konstipasi, maknanya sembelit ya. Dan ada yang efek pada dia punya aktiviti tertentu lah, dan mata pun boleh kering juga. So kalau yang ini pun yang paling simple selain daripada ubat makan yang banyak side effect ni adalah kita suggest physical therapy. Di terapi fizikal ni maknanya kita kena guna alat lah. Alat ni kita nama prosedur kita nama iontophoresis. Iontophoresis nama dia tu pun memang kita tahu menggunakan electric current. So kita selalunya dia punya gadget tu mudah alih ya. So kita menggunakan air yang dialirkan dengan arus elektrik. So maknanya kita ada bekas, sama ada tapak tangan dan tapak kaki. Kita rentam tangan. Kita di sini, ya. Dia beri aliran elektrik. Lepas dia somehow dia akan stablekan membrane charge neuron dekat kelenjar peluh tu. Jadi kular peluh tu akan jadi kurang aktif dan kurang menghasilkan peluh. Ini yang tak radikal punya cara lah. Ada yang lebih radikal lagi. Ada yang lebih radikal. Tapi kalau rawatan seperti ini dia harus dilakukan setiap hari. Dan berapa lama? Ya? Okey, kita kalau di hospital kita tak laku setiap hari. Mula-mula kita suruh datang 2-3 kali seminggu. Lepas tu mungkin kita dah stable sekali seminggu. Tapi sekarang ni kalau kita periksa di internet, ada yang boleh DIY buat sendiri di rumah. Oh, boleh. Ada yang buat sendiri. Sekarang ada company banyak pembekal company yang menghasilkan yang user friendly, boleh guna kat rumah. Maknanya dengan kaedah-kaedah yang doktor bagi ini, dia dapat menghilangkan keseluruhan ataupun mengurangkan? Dia mengurangkan, dia tak menyembuh, dia menstabilkan. Jadi kalau kita ambil rawatan, dia okey. Kalau nak radikal lagi, nak terus tak ada peluh, untuk ada satu cara lain. Dia kadang-kadang saya sendiri tak ada pengalaman yang dia strip terus operation buang terus lapisan dermis yang ada kelenjar peluh tu dibuang terus. Itu agak radikal ya. Ataupun yang signal, sebab kita daripada otak ke sistem peluh, yang dia punya intermediary dia adalah sympathetic nerve, saraf simpatetik. So the ganglion dekat saraf simpatetik tu dipotong. Jadi maknanya kalau kita berdepan dengan harimau, kita tak berpeluh, relax saja macam tu. Jadi macam-macam rawatan yang ada kat sini itu agak radikal sikitlah. Kami pasti Aina juga mendengar, tapi mungkin doktor ada sedikit tips ataupun nasihat kepada Aina dan juga mereka yang sedang menghadapi fenomena ini. Silakan. Okey, Aina, saya rasa buat sementara waktu ni boleh mencuba dulu Saya tak dengar macam ada suara lain dekat skrin ni. Oh, ya ke? Ya ke? Siapa lagi yang... Suara siapa, Aina? Jangan bergegar ada kubat jatuh anda. Nanti berpeluh-peluh nanti. Kita cuba lagi sekali. Okey, kalau Aina tak dengar apa, mungkin kita audiens lain boleh dengar, tapi tak mengapa.
gunakan dulu pertama fizikoterapi, iontophoresis ataupun guna antiperspirant. Nombor 2-nya baru kita pergi makan ubat, cuba untuk mencari ubat anticholinergic. Itu antara dan lebih selamat kita boleh makan ubat yang merendahkan degupan jantung kita. Nombor 3-nya kena jumpa kalau yang ubat makan ni perlu dikawal oleh pakar lah. Ya, sama ada pakar perubatan dalaman atau pakar kulit, ya, sebab ubat-ubat ini ada kesan sampingan yang tertentu. Kalau nak di-refer pada pakar surgery ataupun itu adalah kes yang terlampau yang agak teruk lah. Tapi dari segi kebersihan pula memang boleh selalu guna kain cotton untuk lap, boleh guna bedak talcum untuk hilangkan meresap peluh tu. Dan selalu kalau boleh, kalau nak sapu guna yang kain yang 100% cotton lah kalau boleh, kalau selalu lap. Mungkin untuk satu lagi, untuk kurangkan rangsangan, stres. Macam mana kita menghadapi stres? Stres ni adalah satu topik yang sangat besar. So selalunya kalau kita stres, memang dia akan stimulate kita punya peluh. Jadi untuk belajar untuk relax tu pun satu faktor yang mungkin penting juga. Mungkin segmen kita sebelum ini dapat membantu Aina jadilah ikan duyung untuk mengurangkan degupan jantung anda. Terima kasih Dr. Tarita atas penerangan tentang masalah peluh yang melampau ini. Betul. Kadang-kadang ini membuatkan mereka merasa sangat rendah diri bila berdepan dengan orang ramai dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada rawatan. Dia ada peringkat-peringkat 1, peringkat 2. Jadi jangan risau. Apapun jumpa kepada pakar untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi sebenarnya masalah yang hadapi. Tepat sekali, dan apakah rawatannya sesuai untuk anda semua. Baik, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, seorang legenda akan bersama-sama kita yang pernah menyerikan pentas MHI ini pada tahun 1994. Sangat berbakat. Semua selepas ini di MHI. Masya Allah. Tadi awak minta Nadine tu jadi isteri kedua Dani. Sekarang ni awak minta pula Dani tu ceraikan pula isteri dia. Kan dia berdua tu dah ada anak. Awak sanggup tengok dia kehidupan dia huara? Haji Omar Abdullah, satu nama yang tidak asing lagi dalam bidang lakonan serta penyiaran. Memulakan karier dalam bidang lakonan pada tahun 1972, Omar Abdullah meneruskan kariernya dalam beberapa buah drama seperti Pimai-Pimai Tangtu, Pujaan Hati Kanda serta telefilm Langit. Anak kelahiran Alostar Kedah ini dikurniakan 3 orang cahaya mata serta 6 orang cucu yang sentiasa menjadi penyeri dalam hidupnya. Mana yang awak suka? Saya pun nak pergi ke pejabat. Saya nak pergi tengok ada ke Danny tu lagi, cuti lagi ke atau dah berhenti ke. Kalau saya nak harap kat dia saja, tak jadi apa-apa. Minat yang mendalam terhadap bidang penyiaran sejak 1980-an membuatkan beliau menceburi beberapa buah rancangan televisyen utama seperti Malaysia Hari Ini sebagai pengacara serta salah seorang wartawan dan penerbit dalam program 999. Tentunya nama Omar Abdullah pernah menjadi penyeri dalam bidang penyiaran serta lakonannya yang masih diminati sehingga ke hari ini. Itu dia legenda yang sekarang ni ada bersama kita di atas set MHI, Abang Omar Abdullah. Tuan Haji, saya nak panggil Tuan Haji tapi dah biasa sangat panggil Abang kan. Saya ingat apa pun. First time saya jumpa Abang Omar, masa tu saya freshy lagi. Saya pengacara. Masa tu saya 20 tahun. 20 tahun. Baru habis sekolah. Lepas tu nak datang cari duit. Kita ni datang cari duit. Saya buat masa tu Kelab Disney Malaysia. Saya jumpa Abang Omar. Masa tu 999 Abang Omar ada sini. Masa tu Abang Omar dah ni dah 999 dah? Dah 999 dah masa tu. Kita tengok dia di Malaysia Hari Ini masa 95 baru habis sekolah. Ini dia Omar Abdullah. Siapa tak kenal. Saya dulu kecil-kecil pun buka 80-an punya drama.
Inilah wajahnya. Sihat Abang Umar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia rasa ni, dia bila kita jumpa legenda ni, orang lama ni, masa dia pandai dia lain. Rasa dia Betul. lain. Kita rasa macam hormat. Lepas tu kita cakap duduk pun kena betul-betul. Lalu pun kena giling. Lalu kena mengiring dulu. Jadi sebelum kita kembali ke masa lampau. Jadi nak tanya juga, bila sebenarnya Abang Umar mula dengan TV3? Saya di TV3 ni saya mula bertugas sebagai pengacara MSI lah. Pada tahun 1995. Masa tu di studio di Bangsa. Itu saya bermula situlah. Masa tu rakan-rakan pengacara Christian Ling, Aziz Desa, Nizal Muhammad, Duen kan. Tapi Duen agak kemudian sikit. Ada Halim Din. Tapi saya tak sama dengan Hasbullah tu. Saya selepas dia dah tinggalkan TV3, saya masuk. Saya tak berjumpa dengan dia. Tapi saya berjumpa dengan dia sebelum tu. Saya sama dengan dia di radio, di rangkaian nasional Radio Malaysia. Sebab saya pun buat kerja sebagai juruhebah sambilan di RTM. Kan? Maknanya perjalanan Omar Abdullah ni, TV3 tu dah 1995 ni. Masalahnya daripada 1970-an tu. Bermula nama besar Omar Abdullah sebagai pelakon. Drama pertama saya drama tu nama dia Hujan Batu di Rantau. Tahun berapa tu? Saya ingat dalam tahun 72. Masa tu lahir dah? Belum. Masa tu RTM baru memperkenalkan drama dipanggil Potret Pekerti. Kemudian baru dia ada drama Minggu Ini dah. Masa itulah saya berlakon drama pertama saya dengan pengarahnya Encik Osman Hapsyam lah. Osman Hapsyam. Dia yang panggil saya sebab Osman Hapsyam ni sebenarnya dia adalah guru saya. Guru saya dalam bidang lakonan. Sebab selepas daripada selesainya peristiwa 13 Mei, saya tinggalkan kampung halaman, datang ke Kuala Lumpur. Dan masa tu dipanggil Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, KKBS. Jadi saya masuk situ sebab dia diberitahu ada satu kelas untuk lakonan. Jadi saya pun masuk situlah. Jadi kebetulan situ saya masuk, jumpalah masa tu Datuk Yusuf Haslam pun ada situ, Razali Buyung pun ada situ, Siddiq Husin ada situ. Ada 2-3 ramai jugalah kawan-kawan yang masuk untuk pergi belajar macam mana cara untuk kita berlakon. Tapi bukanlah berlakon TV. Berlakon di pentas je lah. Teater ya? Teater. Jadi kita banyak berlakon di teater lah, kita banyak bermain-main ni. Jadi asas dia sebagai teater tu memang asas yang kukuh. Asas yang kukuh sebab lakonan di mana-mana pun adalah sama saja. Tapi saya nak bagi tahu juga lakonan ni sebenarnya bukanlah satu benda yang mudah. Lakonan adalah satu subjek. Macam subjek-subjek yang lain, matematik. Jadi kalau kita tak belajar, memang kita tidak tahu. Kalau kita nak kata hanya bakat kita saja, tak mencukupi ya. Tak cukup. Kita tak pergi ke mana pun. Kan? Macam kita belajar matematik, kalau setakat bakat kita, kalau kita tak ambil tahu pasal matematik tu dalam dia apa semua pun kita tak tahu lah. Apa-apa subjek lah saya fikir. Kan? Betul. Mesti kita ada satu, kita kena explore, kita kena cari dia, barulah kita jumpa. Macam tu juga dengan lakonan ni. Tak semudah itulah. Maknanya di teater lah baru Omar Abdullah dia berlakon. Merasakan bahawa ini sebenarnya ini jalan. Drama. Sebab tu saya mula-mula dulu bila Hapsyam panggil saya, dia kata marilah berlakon, dia kata, dengan cerita tu yang ditulis oleh Mustafa Kamal Yassin, cerita komedi ya. Saya lari balik kampung. Lari? Siapa balik pasal lari? Saya tak ingat apa nama cerita tu. Komedi pertama Malaysia. Komedi pertama Ketot Bukan. Apa ni dia lupa sangat saya. Tapi karya Mustafa Kamal Yassin. Bapak Azmil. Ya, saya. Bapak Azmil Mustafa. Bapak dia kan. Jadi dia buat cerita tu. Jadi saya lari lah. Saya kata saya tak boleh berlakon cerita ni, takut aku. Kan? Aku tak cukup lagi kan. Betul. Dia orang cari macam tak ada handphone. Betul. Cari tak jumpa. Lepas tu dah fikir dah habis. Saya datang balik lah. Datang Kuala Lumpur. Saya tak ada kerja apa macam tu kan. Tak ada kerja apa. Jadi saya datang balik. So Hapsyam cakap, kenapa you lari ya? Cakap, tak boleh juga. Bahaya ni. Bahaya Takut ni kan. Lepas tu lama-lama barulah dia cakap, okey, sekarang kita nak buat satu drama yang berjudul Raja Pengemis. Itu baru saya buat Raja Pengemis tu. Itulah yang pertama. Komedi juga. Drama Raja Pengemis ni saya buat dan dipentas pada tahun 1976
Dan kami menanglah. Sabariah Hitam jadi pelakon terbaik. Siddiq Husin jadi pelakon lelaki terbaik dan saya diangkat sebagai pelakon pengarah berpotensi. Jadi di situlah. Jadi kita mula-mulalah berangkat dalam drama-drama yang lain yang sekitar stage lah kan. Sebab masa itu TV tak banyak apa-apa. Jadi pengalaman Abang Omar ni sangat berwarna-warni ya. Jadi mula dengan teater, lepas tu telah menceburkan diri bidang penyiaran, drama, lepas tu penyiaran radio pun ada. Jadi semua ni hanya hasrat untuk hidup, mencari rezeki atau memang ada bakat untuk kita cuba segala-galanya sebelum kita pilih apa yang kita suka? Sebenarnya saya ingat ini adalah satu benda yang saya suka. Saya perlu terus jelaskan bahawa benda-benda ni adalah benda-benda yang saya suka. Sebab saya tak reti nak pergi nak berniaga, saya tak pandai. Jadi saya cari bidang ni saja. Jadi bidang ni saya mula dengan stage, lepas tu saya pergi ke radio pendidikan, school broadcast. Saya berlakon untuk school broadcast program bahasa Malaysia. Lepas tu saya pergi ke RTM sebagai juruhebah sambilan. Lama juga saya buat kerja, 13 tahun di RTM tu. Dan sekarang ni klasik lah, radio klasik lah. Dulu rangkaian nasional. Lepas tu dalam pada itulah saya bermain-main dengan RTM, dengan TV, dengan filem, dengan stage. Di mana-mana lah. Dan pengacara di orang kahwin ke apa kita buat semua. Semua tu yang saya ada rasanya berkaitan dengan saya lah. Alhamdulillah. Saya nak keluar daripada skop tu Sukar. Saya tak reti. Saya tak pandai. Saya fikir tak reti aku ni. Okey. Mungkin kata-kata daripada Abang Omar sendirilah. Dengan pengalaman yang ada, perjuangan Abang Omar tu mungkin orang-orang baru kan seperti kami ni untuk terus berjalan sehingga hari ini. Abang Omar masih lagi ni kan. Mungkin nasihat kepada kami jugalah dan juga generasi mungkin yang ingin macam Abang Omar. Saya hanya nak katakan bahawa apa saja kerja yang you buat, you mesti ada you mesti komitmen. Komitmen tu lengkap, mesti penuh lah kan maknanya. Kalau tidak ada komitmen, apa kerja pun you tak boleh buat. Dan selain daripada tu, kita dituntutlah untuk jujur dan amanah. Itu perlu. Sebab bagi saya pun kalau dalam acting, you tak boleh nak tunjuk yang pelik-pelik punya. You kena jujur dengan diri you. Jadi you nak jujur dalam acting ni sendirilah. Kita kena baca apa tuntutan dia, apa dia. Banyak benda-benda dalam tu yang akan membawa kita ke suatu arah yang mana kita kehendaki lah. Jadi apa yang saya nak kata, kita kena ada komitmen, kita kena jujur, kita kena amanah, dan barulah kemudiannya kalau kita hubung kait dengan Islam, barulah dia ada rahmah dia dan ada barakah dia. Itu yang pentingnya. Jadi untuk Abang Omar Abdullah yang berkongsi pengalaman dengan kita, sekali aibah, sekali pasti berubah. Walaupun industri kita sudah berbeza, sekarang ada Instagram dan TikTok dan Facebook dan sebagainya, tapi komitmen tetap sama, jujur tu tetap sama dan integriti tidak berubah. Terima kasih Abang. Terima kasih Tuan Haji kerana mengingatkan kita yang masih muda-muda ni. Mudah-mudahan anda juga pun akan mencapai sesuatu yang anda impikan dalam hidup. Semua orang ada impian. Betul. Okay. Terima kasih. Itu dia Omar Abdullah. Moga namanya masih lagi kukuh di dalam industri kita. Baiklah, kita berehat seketika dan kita kembali. Let's wrap up MHR selepas ini. Seronok hari ini bersiaran dengan Farihawan. Kita belajar macam nak jadi ikan duyung. Kita juga belajar macam mana nak kawal masalah peluh yang melampau. Kita masih lagi bersama dengan Omar Abdullah. Pastinya nanti makcik-makcik, pakcik-pakcik tu kan, mak saya kalau dengan Omar Abdullah tu sebab dia ada ni. Dia ada karisma dia. Dulu kalau masuk pejabat, Abang Omar masuk je dia ada duduk lain. Abang Omar ada aura. Saya masuk pertama kali jumpa pun terkesima. Abang Omar sebenarnya jangan main-main. Jadi mungkin dia nak dengar sikitlah Abang Omar. Biasa kalau kita buka MHI tu Omar Abdullah. Kita kembali 1995. Okey, nak pergi audiens Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi daripada saya dan rakan setugas MHI. Mari.
Itu yang kita nak dengar. Terima kasih. Jangan lupa bersama kita esok isu CCTV di tempat persalinan pakaian. Bahaya. Okey, jaga-jaga. Bahaya. Jaga-jaga. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi. Mari.